Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirruh. Faslun bil adabil imamah wal qudwah. Situ. Betul. Ini satu fasal pada menyatakan adab imam dan makmum. Situ. Bermula adab bagi imam dan makmum itu 25 perkara. Ingat. Dah semayang 10 tahun. Ada 25 adab, 25 perkara. Maka yang pertama, seyogianya bagi imam bahawa meringankan sembahyangnya, yakni jangan dilambatkan atau perbuatan sembahyang. Perbuatan sembahyang ni jangan diberatkan. Sembahyang maghrib ditarik surah Baqarah, maut orang. Kadi salam wa nabi wa mubarakah. Habis. Kata Anas radhiyallahu an, ma sallaitu khalfa ahadin akhaffa salatan wala atamma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hebat Rasulullah SAW. Tiada aku sembahyang di belakang seorang yang terlebih ringan sembahyangnya dan tiada terlebih sempurna daripada Rasulullah SAW. Kalau sembahyang tu ringan tapi sempurna. Itu dia. Ya. Maknanya sembahyang kita kena ambil tahu juga hal makmum. Sebab makmum dibagi dua tu. Satu makmum yang mahsurin, satu yang ghair mahsurin. Kalau yang mahsurin, makmum yang kita dah hasar lah. Dia ni memang semua ni tak ada kerja kan. Ya, sebuah kampung tu ada 2-30 orang sembahyang jemaah. Semua tu malaikat maut dah tenung kan. Faham? Dah bau tanah. Jadi kita nak baca panjang, baca lemam tak ada hal. Tu tak apa. Tapi kalau sembahyang tengah bandar, jangan ya orang yang duduk kat dapat pula dekat dengan bus stand ke kan, atau taxi stand ke. Jadi maknanya apa, dia sembahyang tu dia masing-masing ada kerja. Ya, kalau kita tarik surah panjang kan sudah dia pun dah gelisah. Tiket ban 5 minit lagi ni. Kawan tarik surah panjang pula. Kan? Maka menyebabkan gangguan. Ya. Habis itu pula besar kerja di sembahyang bukan tajuk tu. Ni syarat suruh tu. Ya, sebab tu berlaku Sayyidina Muaz bin Jabal ketika jadi gubernur di Yaman, dia sembahyang dia tarik panjang surah. Jadi seorang makmum tunggu parakah. Dah habis orang giur cop dia munafik, padahal bukan munafik. Dia mengadu hal kepada Nabi SAW. Rasulullah panggil Sayyidina Muaz, abatan ya Muaz, kau nak buat fitnah ya Muaz. Ya, iza amma ahadukumun nas falyuhaffif. Bila kau sembahyang dengan orang ramai, naklah kau meringankan. Pada belakang ada orang tua, ada orang ada hajat, ada orang sakit, macam-macam, ada yang kanak-kanak. Dia harap sengah-sengah kan dia sembahyang. Kalau kanak ada kan, budak kecil tu diikat kaki dia. Jadi bila budak tu lagi terangkat kaki. Dalam Ibnu Katsir, pernah Rasulullah SAW tengah sembahyang dengan suara tangisan kanak-kanak, Rasulullah cut terus bacaan. Itu maknanya apa? Kena mengambil perhatian makmum di belakang. Itu tugas imam, dia kena cek belakang, jangan dia balon dia je. Sebab ujian imam ni berat ya. Keikhlasan imam dalam sembahyang amat tercabar, terutama dalam membaca surah. Sebab apa? Sebab kalbi imam ketika itu banyak menghadap ke makmum. Ya, dia kan baca surah, aku nak tarik surah mana ni kan. Kan baca surah pendek kan, orang kata pendek sangat. Kan? Kan baca surah ni selalu baca kan, orang kata asyik surah tu je baca. Habis. Ya. Imam besar Masjid Azhar, Syekh Saleh Ja'fari kan. Dia pernah sembahyang tarawih. Ulama besar, wali besar, hafiz Quran semua, ilmu laut tuan-tuan. Ya, dia sembahyang tarawih, dia baca qul huwallahu ahad, Allah rukuk. Ya. Dia baca sembahyang tarawih, lepas Fatihah dia baca qul huwallahu ahad, Allahu akbar rukuk. Wah, lagi ringkas. Ya, kadang-kadang dia ni lawan nafsu tu baca panjanglah, orang belakang tengok kau, dia pam, dia kerat, dia pendek, ambil kau. Bung, tahan nafsu kan. Kita kan baca nak rakyat yang belakang. Lepas tu surah tarik pula, suara Imam Madinah ni, suara Imam Makkah. Hati dia ke makhluk kan, ke Tuhan. Sembahyang bukan nak menghadap makhluk, sembahyang nak menghadap Allah Ta'ala. Terjaga tu. Sebab kata imam dia banyak mencabar dalam soal keikhlasan. Sebab orang semua di depan, macam-macam ujian datang. Satu. Yang kedua, bahawa jangan imam takbiratul ihram melainkan setelah selesai daripada qamat dan selesai daripada meratakan saf.
meratakan saf siapa pemimpin tugas? Imam. Bagi kita banyak silap. Tok Bilal bangun ni, saf. Mana kitab dia ambil? Itu bukan tugas Bilal, tugas imam. Imam kena perhati betulkan saf, rapatkan saf tu. Lepas tu baru dipusing dia angkat takbir. Imam ni tugas tu, ya. Jadi imam kena pastikan dia jangan angkat takbir melainkan dah selesai tu. Dan makmum pula jangan angkat takbir melainkan imam dah betul-betul tamam takbir dia. Dia takbir sampai ra akbar tu, Allahu akbar, baru dia susul ikut. Ni kadang imam buat Allah, dia buat Allah, dia pula potong imam. Ya, boleh batal sembahyang. Jangan takbir kecuali selesai imam takbiratul ihram, baru disusul. Yang sini baru jangan imam takbiratul ihram melainkan selesai daripada qamat. Di sini ada khilaf ulama banyak ni. Kalau ikut dalam Iqna' Sarah Abi Suja', ya, dia suruh qamat, dia suruh kita dibangun makmum setelah apa nama tu, tukang bang dia muazzin selesai qamat. Dia selesai qamat baru kita semua bangun. Biasa kini qad qamati salat dia bangun, pun ada juga pendapat tu. Ya. Ada setengah qad qamati salat imam angkat takbir. Betul lagi terlalu kan. Makmum apa ni? Abu Muazzin kata qad qamati salat, qad qamati imam Allahu akbar. Wah, lagi bening pula. Ada banyak akwal, ada banyak pendapat ulama masalah tu. Tapi kalau Iqna' dia suruh habis dulu. Habis qamat abang dah bangun, ya. Dan adab yang keempat bahawa jangan menyaringkan makmum akan suara. Ini banyak ni. Ni makmum pengacau mungkin. Dia duduk saf ketiga tanpa betul imam mendengar suara dia. At-tahiyyat, mubar, keliru terlalu habis orang lain dan haram hukum tu. Ya, dalam bacaan dia kena faham. Pertama, bacaan wajib atau sunat diterima mesti didengar oleh telinga sendiri. Dan dengar tu ada dua, satu dengar bil fi'li, satu dengar bil quwwah. Dikendaki dengar di sini dengar bil quwwah, bukan bil fi'li. Ya, apa makna bil quwwah? Bil takdir. Kita kan duduk seorang-seorang kan tenang, kita baca bismillah, alhamdulillah. Dengar tak? Okey dah, dekat tu je. Ya. Dekat tu, jangan baca panjang, jangan baca kuat-kuat. Kalau sekiranya dia sembahyang tempat bising, ada setengah-setengah masjid kan, dia duduk tu betul kat kaki masjid, kaki bukit. Jadi bila trailer tukar gear, tenggelam habis orang. Ketiga tu perlu tak dia angkat suara? Tak perlu. Ya, mana bacaan dia tadi dibaca cukup dengar, tapi bila ada arid, benda baru datang bising, tenggelam suara, tak apa. Tak payah dia nak jerit lawan tu. Tu maksud dengar bil quwwah. Kalau dengar bil fi'li maknanya tak dengar tu kena jerit suara. Ya, bukan tu dia kendaki. Baca yang wajib dia kena dengar. Ada pula setengah tu terlampau halus baca dia. Mulut dia bergerak, suara tak ada. Itu tak sah terus. Kalau wajib tak sah, sunat tak dapat pahala. Dan baca jangan maknanya terlampau. Dengar sekadar dengar telinga kita je. Ya, dia banyak kadang-kadang dia duduk belakang imam, bagus nak duduk belakang imam. Dia mengacau imam apa? Iya kan? Ini pula jadi imam. Dia kembali sekil kembali kan. Banyak tu. Ya, dan kali kalau ada macam tu kita pusing. Kau jangan duduk sini, kau duduk ujung. Jangan sampai imam kata kau duduk ujung sana. Ya, kacau tu imam nak baca. Ya. Ada yang bertanya, kau nak jadi imam ke dia? Tembok amin kuat, baca slow je pelan-pelan. Kan jadi haram kan? Ya, kan jadi haram orang baca sebelah terganggu. Ayyo kan. Terganjat orang DJ. Banyak masjid kita pergi kan macam-macam pesen aja. Duduk belakang tu imam pula terganggu habis imam, pada orang lain pun terganggu. Ya. Jangan tu, haram hukum tu. Tak pasal-pasal kita dapat dosa dalam sembahyang. Mana mengganggu orang bacaan kita yang kuat. Jangan baca kuat-kuat, perlahan sudah. Sekadar dengar diri cukup. Ya. Sekarang kita tanya kita baca ni, kita dengar tak orang sebelah betul? Tak dengar kan? Macam tu lah. Apa pasal suara kita pula orang kena dengar? Kita baca jangan dengar macam mana kita tak dengar orang baca, sebab orang tu baca untuk dia je dah lah. Kita jangan sampai kita pula baca orang semua dengar. Ya, ni mana mazhab dia buat sendian berhad. Ya, ni tak ngaji fiqh. Bahawa menyaringkan imam akan suaranya pada ketika takbir supaya didengar oleh makmum. Ya. Makmum pula jangan nyaringkan. Ya. Kemudian imam bila nyaringkan suara, dia kena niat. Ya, nak jadi imam banyak kena tahu kan. Kalau tuan saya di pondok tu, tuan guru di petik kita Arab Fathul Wahab tu, dia botol stick dia tampal kat dinding. Syarat-syarat di antara dia, imam bila melakukan takbir, ya, maka di situ dia ada tadammun makna i'lan. Makna apa? Allahu akbar, ada makna memberi mengetah
memberi ketahuan makmum perpindahan rukun. Sebab kita takbir ada dua, satu takbiratul ihram, satu lagi takbir intikalat. Takbiratul ihram yang pertama tu masuk niat tu rukun. Adapun takbir berpindah tu rukun, satu rukun itu dipanggil takbir intikalat, takbir berpindah. Maka bila dia jadi imam, dia angkat suara, jaga tu, dia ada tadammun, mengandungi makna memberitahu. Kalau beritahu jawab batal semayang. Jadi imam kena diangkat suara, dia kena pertama dia kena niat itu adalah zikir, memberitahu dan zikir tu tak apa. Atau dia niat zikir saja tak apa. Kalau dia niat beritahu saja, batal semayang imam tu. Atau dia itlak tak niat apa-apa, batal semayang dia. Ya, tu dalam kitab dibahas panjang. Jadi imam pun kena tahu juga kan. Jadi bila angkat suara, berlainan kalau kita semayang infirad, semayang seorang diri, munfarid, di semayang seorang, tu dibaca kuat pun tak ada apa, sebab tidak ada makna memberitahu. Ya. Yang satu lagi yang kelakar, dia balik umrah. Tahu? Hidup belakang, imam sami Allah ni macam Rabbana wa lakal wah, dia boleh jadi imam. Dia kat Mekah dia dengar kan, mubalik, orang yang menyampaikan suara kan, tu mubalik. Menasabah kat Mekah orang semayang beratus ribu, orang tak dengar, jadi disampaikan suara supaya orang belakang dengar. Ya, sekarang tu imam bersemayang satu sab je orang, main pula atas tu kampung dengar, yang kau pergi sibuk apa. Dia sibuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sampai itu apa mazhab jahil lagi. Apa pasal batal semayang tu kan. Dia kalau bercakap tu confirm dia ada niat beritahu. Sebab dia tak mengaji. Kalau dia mengaji dia tak angkat suara dia. Ya, itu penting fiqh tu tak kena baca. Habis. Yang ketiga, bahawa menyaring imam. Imam suara dia pada ketika takbir supaya didengar oleh makmum. Tapi dia kena niat takbir, dia kena apa? Niat zikir. Dan adab yang keempat, cuma si Zakaria Ansari sebut dalam Ghayatul Ikhtisar, ada sikit keringanan. Cukup pertama tu kata dia rokok tu kan, dia niat Allahu Akbar, niat zikir. Yang lain tu tamak ikut. Lain tak ingat apa. Yang tu sebagai maknanya tempat mutama'ah, tempat mengikut. Takbir lain ikut tu je, boleh juga, tu ringan sikit lah. Yang keempat, bahawa jangan menyaringkan makmum akan suaranya, melainkan sekiranya didengar oleh dirinya sendiri, jangan bagi orang lain. Ya, ni kat surau banyak dia dengar ni. Ya, tak payah sebut surau. Ya, suara dia kan. Kau nak berzikir sama sebut dengar orang buat apa kan. So dia baca kitab. Jangan angkat suara sebab boleh mengganggu. Ya. Yang keenam, adab yang kelima, segianya bagi imam berniat akan imamnya supaya dapat fadilat berjamaah. Maka jika tiada diniatkan akan yang demikian itu, maka sah sembahyangnya dan sembahyang makmum, tetapi tidak dapat baginya pahala berjamaah, dan dapat pahala berjamaah itu bagi makmum jua. Ya, imam bila sembahyang dia kena niat, maknanya jadi imam. Ya, baru dia dapat pahala berjemaah. Kalau dia tak niat, sembahyang dia sah, tapi pahala jemaah tak dapat, makmum sah. Berlainan makmum. Kata imam tadi 2 rakaat dia tak niat imam. Masuk rakaat ketiga baru dia niat imam. Start daripada rakaat ketiga tu sampai akhir, pahala jemaah dia dapat. Makmum lain. Makmum nak dapat pahala jemaah mesti dia niat makmum dalam takbiratul ihram. Ya, kalau dalam takbiratul ihram dia tak niat makmum, jawab dia pahala jemaah dia habis. Maknanya kosong saja, rugilah. Cuma ada setengah ulama kata kalau tak niat dia dapat pahala rabti, pahala pertambatan perjemaah tidak dapat. Ya, walhasil naklah dia niat berjemaah, niat berjamaah. Imam niat imam, makmum niat makmum. Dan adab yang keenam, sunat bagi imam memperlahankan doa iftitah dan ta'awuz. Allahu Akbar kabira tu perlahan sehingga dia dengar sendiri. Ta'awuz mana auzubillah. Seperti sunat memperlahankan akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang sendiri. Macam mana dia sembahyang munfarid seorang diri, baca slow itulah. Habis. Dan yang ketujuh, sunat bagi imam menyaringkan suaranya pada membaca Fatihah. Dan sunat pada 2 rakaat subuh, nyaring. 2 rakaat pertama sembahyang maghrib, nyaring. Dan demikian lagi sunat akan demikian itu bagi orang yang sembahyang sendiri. Maknanya 2 rakaat awal, kalau kita sembahyang malam tu lah, ya. Tapi tak semesti sembahyang malam nyaring, sembahyang siang pelan, sembahyang Jumaat siang kuat juga, ya.
Tapi kalau kita kedudukan sembahyang 5 waktu tu, yang malam tu semua kita nyaringkan. Iaitulah maghrib, isyak dan subuh. 2 rakaat awal tu baca kuat. Cuma satu benda yang kita tengok jarang orang buat. Dia sebenarnya adab yang terbaik. Kalau tuan guru saya seorang-seorang yang buat, tuan guru almarhum Tuan Guru Haji Hashim, dia buat. Dia baca Fatihah. Dia keadaan terbaik, imam baca Fatihah, habis saja makmum amin, imam jangan baca surah dulu. Ya, lepaskan makmum baca Fatihah, kemudian baru dia baca surah. Barulah makmum kan boleh dengar apa bacaan ni imam. Sebab Pak Izzah qari al-Quran fastami'u, bila baca Quran tak kamu dengar. Jadi bila imam baca surah, makmum baca Fatihah, imam baca surah, ambil baca lagu. Ya, kalau imam pula pakai kuat, makmum nak baca pun payah. Dia ada dalam Kifayatul Akhyar, ada hadis tu, doa dia tu. Ya, doa tu kita baca, imam baca, lepas dia baca Fatihah, imam baca Fatihah, habis dia makmum baca kan. Ketika makmum baca Fatihah, sunat bagi imam ada bacaan doa dia. Doa tu dia bukan panjang Fatihah ke. Jadi elok dia habis baca doa secara sir, makmum pun habis baca Fatihah. Jadi di pembaca surah kan makmum boleh dengar. Itu tertib yang terbaik. Tapi jangan buat gitu yang kita buat. Kita Fatihah habis je, makmum surah kita berbantai Fatihah juga. Yang terafdal ditunggu dulu sampai makmum tu habis baca Fatihah baru dia masuk surah. Dan adab yang ke-9, sunat dipersertakan amin makmum dengan amin imam. Ya, bila imam kata amin, makmum pun amin serentak. Sebab apa? Ada hadis di bawah ni tengok. Jangan terdahulu, jangan terkemudian. Sebab sabda Rasulullah SAW, iza ammanal imamu fa'aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhir. Apabila mengucap amin, ya, apabila mengucap imam akan amin, maka sertakan olehmu mengucap amin. Mana serentak. Maka bahawasanya barang siapa muafakat aminnya dengan amin malaikat, nasai diampun baginya akan yang terdahulu daripada dosanya dan yang terkemudian. Apa maksud hadis ni? Maksud hadis ni, amin imam serentak dengan amin malaikat. Itu maksudnya. Bila imam amin, malaikat serentak amin. Jadi kita pun amin serentak, maka diampunkan dosa yang terlalu besar ni. Besar ni. Diampunkan. Ghufira lakum ma taqaddama min zambih wa ma ta'akhir. Dan yang akan datang. Itu besar, nampak ringan ni. Kelebihan atau lagi, insya-Allah besar. Ampunkan dosa dia. Tapi dosa seorang yang kecil lah ya. Tapi ada ulama kata kalau tak ada yang besar, pergi yang kecil dah habis, pergi yang besar. Tunggulah hasil, kita nakkan keampunan daripada Allah Ta'ala. Senang je tu kan, tak payah sangat. Tunggu amin. Mana amin tu dimasyru', disyaratkan. Bila disyaratkan satu hukum di sini, dia tidak memutuskan muwalat. Faham? Biasanya berlaku kita semayang apa? Tarawih kan? Biasa imam dia baca laju, ya, bila kita habis pun dia baca. Jadi makmum tengok imam pula baca laju, dia pun baca dengan tu imam ni. Bila contohnya dia baca, imam pergi separuh, dia pun baca Fatihah. Bila imam habis, dia tengah baca Fatihah, dia ghairil maghdubi alaihim, ya, imam pun amin kan, baca Fatihah, dia baru ihdinas siratal mustaqim. Maka bila imam amin, dia ucap amin. Adakah putus mualat Fatihah dia atau boleh sambung? Jawab dia tidak putus. Sebab tak putus? Sebab masyru', benda disyaratkan dalam hadis. Ya, dia baca Fatihah baru separuh, berarti imam amin, dia pun amin ke imam, boleh sambung balik. Bersalahan benda tak masyru' dalam semayang tu tak boleh. Contoh orang bersin, kan, ataupun dia sendiri bersin, dia tengah baca Fatihah, iya kerana macam dia bersin, dia ucap alhamdulillah, kan, jawab dia putus mualat, dia kena ulang balik Fatihah. Fatihah tu kena ulang, mualat dia putus. Ya, begitu juga orang yang menyambut, dia dengar kawan dia baca Fatihah, kawan dia alhamdulillah, dia yarhamkallah, dia jawab yarhamkallah, jawab dia batal semayang. Kalau dia jawab yarhamhullah, sah semayang dia. Jaga dia. Dia yarhamka qablil khitab, dia tak boleh guna khitab dalam sembahyang, cakap cara berdepan tak boleh digunakan melain pada Allah dan Rasul saja. Ada pada kita tak boleh, kena tukar domir mukhatab kepada domir ghaib, kena domir qab pada hu. Yarhamhullah, jangan yarhamka. Kalau yarhamkallah, batal semayang dia. Ya, tapi kalau dia kata yarhamullah tak batal, tapi mualat putus. Manakala dia kena ulang balik Fatihah tu, kena ulang. Sebab apa? Itu tidak disyaratkan dalam sembahyang. Itu sedikit ada pertambahan dia.
Kau tanya kan, dia bersin sejak yarhamkallah, batal tak? Batal main kau. Ya. Tapi tak batal dia nak yarhamkullah. Apa ni, ada huwa dekat pula macam-macam. Dia qablil khitab ni. Dengan Nabi kita selawat, assalamu alayka, tak payah alaihi. Alaika bahasa Arab cakap berdepan. Sebab tu kalau kita selawat assalamu alayka, istighfarkan Rasulullah di depan kita. Kita berasa macam kita tengah berhadap dengan Rasulullah SAW. Kalau tuan-tuan tak pernah mimpi lah, kalau dah mimpi dah tahu wajah Rasulullah, bayangkan terus. Ya, itu bagi panggil lebih mendekatkan qalbi kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan adab yang ke-10, sunat bagi imam diam sedikit kemudian baca Fatihah. Ini ada ni. Ya, daripada bernapas dan surah tadi. Tapi kalau dia diam lepas ni antara surah dengan amin. Dengan surah naik. Bagi makmum pada tempat itu, diam imam itu membaca Fatihah pada sembahyang yang nyaring, ya. Mana sunat bagi imam dia diam sikit. Kemudian daripada baca Fatihah supaya dapat bernapas. Satu. Dan sunat bagi makmum pada tempat diam imam tu dia membaca Fatihah. Dan adab yang ke-11, tiada sunat bagi makmum membaca surah pada sembahyang yang nyaring melainkan jika tiada mendengar makmum akan bacaan imam. Maka pada ketika itu sunat dibaca surah. Kita sembahyang maghrib, isyak, subuh, imam baca surah dengar. Jadi kita tak payah baca. Kita baca Fatihah saja. Kalau sembahyang asar, zuhur, atau kita jemaah sembahyang tak kuat, sir. Jadi kita baca surah sekali lah. Dan adab yang ke-12, sunat bagi imam jangan melebihkan tasbih rakaat daripada 3 kali. Ya, mana tasbih rakaat 3 kali je. Ni kadang sampai 11 kali bawa. Kan? Orang sembahyang pula tu tongging-tongging kawan terjatuh tu. Hari di Mekah sampai mati kan. Masa tunggu saya mengaji di Mekah tu. Dulu masa dia mengaji Mekah kan, orang tawaf tu atas pasir kan. Dia tak ada macam semalam tarazu apa semua ada siap kan. Dulu pasir. Jadi satu imam tu ada 2. Satu imam tu kalau baca hari Jumaat dia baca inna ataina. Imam digemari oleh makmum. Dia baca inna ataina dia. Satu imam tu tarik surah panjang. Kebetulan itu ada orang tua kan. Orang baca jatuh orang tua tu. Bila tu terjatuh, pam, kepala pula tergantuk dekat bendul. Pum, meninggal tu. Oh, dahsyat imam ni. Dia sembahyang mati orang. Ya, dia sembahyang sampai mati orang. Ya, jadi maknanya apa? Jatuh tuan. Jadi jangan sampai peringkat tu lah. Kita sembahyang, dia tengok. Kalau ada orang tua dia apa, baca pertengahan sudah. Jangan banyak-banyak sangat. Nak sembahyang sini, nak panjang-panjang, baca sendiri. Imam Syafi'i, Imam Malik pernah khatam Quran dalam 2 rakaat dia. Rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Kalau dia buat silakan. Ahlan wa sahlan. Ya. Kalau sembahyang seorang baca banyak mana pun. Dan adab yang ke-12, sunat bagi imam bahawa jangan melebih akan tasbih daripada 3 kali. Baca tasbih 3 kali dah. Dan adab yang ke-13, sunat bagi imam jangan melebihkan tasyahud awal. Kemudian daripada kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dekat tu je. Dan adab yang ke-14, hendaklah disimpankan. Apa makna disimpan? Mana diikhtisar, diringkaskan. Ke mana disimpan? Diringkaskan pada 2 rakaat yang akhir atau membaca Fatihah jua. Pasal main 4 biasa kita buat. Jadi yang kita buat semua ada tak ni? Ada, cukup waktu kita tak. Dan adab yang ke-15, bahawa jangan melanjutkan imam akan sembahyang jika tiada reda makmum atas yang demikian tu. Makmum banyak kerja kan. Kita tahu tempat tu, adik kita ringkas kerja lah. Dan adab yang ke-12, sunat bagi imam bahawa jangan melebih ia pada doa yang di dalam tasyahud akhir atas sekurang-kurang daripada tasyahud dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan baca panjang-panjang sangat. Kalau dia sembahyang seorang tak apa. Dan adab yang ke-17, sunat bahawa meniatkan imam pada ketika memberi salam atas segala makmum. Imam beri salam tekan assalamualaikum, dia niat salam daripada makmum. Makmum pula kan assalamualaikum, niat sambut salam imam. Yang ke-18, meniat oleh segala makmum ya pada ketika memberi salam pula menjawab salam imam. Ya. Makmum tadi jawab salam imam, tapi lepas salam sama aja. Assalamualaikum, maka dia niat salam. Jangan kata imam assalamualaikum, aku jawab waalaikumsalam. Boleh tak? Di salam pertama dia jawab waalaikumsalam, waalaikumsalam. Boleh tak?
Boleh? Sah, tapi ma'al karahah, makruh. Ya. Makna sama je. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sama je. Ya. Atas engkau kesejahteraan, maka boleh ulama kata sah, tapi ma'al karahah, serta makruh. Enggak di Assalamualaikum salam. Pasal kau jawab, Imam salam mana jawab kau dia. Enak mana mengaji fiqh dia. Tapi lapar tak kena. Lapar tetap sama aja Assalamualaikum, semua niat aja. Niat jawab salam imam. Dan adab yang ke-19, sunat bagi imam itu berhenti sedikit pada tempat semayang kemudian daripada salamnya. Lepas semayang salam tu jangan dibongkar terus. Ya, ada wirid kan, yang kata baca. Dan ke-20, adab 20, sunat bagi imam ketika berhenti bahawa menjadikan dia akan kanannya itu kepada makmum. Lepas semayang kan nak wirid, dia pusing mana kanan ke makmum. Ada setengah tu dia menghadap makmum terus ada. Kanan ke makmum kepada makmum dan kirinya kepada mihrab. Guna adab yang ke-21, sunat bahawa jangan bangkit makmum melainkan kemudian daripada bangkit imam. Imam dah bangkit, begitu bangkit. Ya, ini bagi tak ada hajat dah pula. Dan sunat bagi imam dan makmum itu bahawa bangkit ia pada pihak hajatnya, sama ada pada pihak kanan atau pihak kiri. Maka jika tiada ada bagi satu hajat, maka sunat bagi dia pada pihak kanan. Dia bangkit berpusing tu. Semua dia ajar ni. Satu-satu adab ada penuh. Yang ke-21, adab yang ke-22, bahawa jangan menentukan imam akan dirinya dengan doa. Dibaca dengan ifrad. Ya, tu di dalam kunut sumpamanya. Subuh atau kunut witir atau kunut atau nisfu akhir Ramadan atau kunut nazilah. Sekarang kunut nazilah pun tak boleh baca dah. Ya, menteri pelajaran hawa tu dia baca. Pada bebal bin jahil campur tolol. Ya, orang nak kena bom pun nak doa pun, kau petikai pun gila. Ya, tak ada akhlak betul. Jahil. Yang sangat sunat dibacanya dengan dhamir jamak. Ya, dengan kata dia Allahumma hdina. Kalau seorang baca Allahumma hdini pakai ya mutakallim. Ya, yani pakai dhamir jamak, pakai dhamir jamak. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait sampai seterusnya. Kalau imam baca Allahumma hdini, makmum pun baca ke? Orang kata pasal kau baca seorang kena kod. Kau baca seorang kan, makmum tu kambing, kau baca untuk diri kau seorang. Bacalah jamak kan. Allahumma hdini, ya Allah beri hidayat kepadaku. Allahumma hdina, beri hidayat pada kami. Ramai semua sekali. Habis. Dan sunat bagi imam menjaringkan akan kunut, dan sunat bagi orang yang semayang sendiri memperlahankan akan membaca kunut. Dan sunat bagi imam menjaringkan akan kunut, dan sunat bagi makmum itu mengatakan amin, ya, melainkan pada perkataan imam fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, ketika itu baca sama-sama hingga akhir. Maka itu sunat bagi makmum mengatakan mana membaca seperti yang dikatakan oleh imam. Dan sunat bagi imam dan makmum kalau orang semayang sendiri menadahkan akan kedua tapak tangannya ke langit. Kiblat ada 3. Ya, kiblat semayang apa dia? Kaabah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkan dada kita ke Masjidil Haram. Adapun kiblat ya doa ila as-sama. Baca doa tu angkat ke atas. Ya. Adapun kiblat paling tinggi kiblat roh dipanggil. Atau kiblat sir, itulah Allah Taala. Hati kita tawajuh menghadap Tuhan tu mana tengah menghadap kiblat dia tu. Ya, tu. Jadi fa innaka taqdi, maka baca sama fa innaka sungguh ialah taqdi engkau hukum wala yuqda alaik, dan tidak dihukum atas engkau. Betul. Ya, kita pakai hukum dia. Ini tak fa innaka taqdi, lepas tu lawan hukum Tuhan. Tu gila orang ni. Lepas sembahyang tu baru lawan hukum Tuhan, dia nak maut. Maka iaitulah sunat bagi makmum mengata seperti yang dikatakan oleh imam. Mana fa innaka taqdi baca sama-sama. Dan sunat bagi imam dan makmum dan orang yang sendiri menadah tangan kedua tapak tangan dia ke langit. Dan adab yang ke-23, bahawa jangan berdiri makmum seorang diri padahal ia keluar daripada saf, kerana demikian itu menghilangkan akan pahala berjemaah. Tetapi sunat bagi masuk ke dalam saf atau dihelanya, ditariknya seorang di dalam saf kedua lah, ya, kepadanya, kemudian daripada syarat tu, kemudian daripada takbiratul ihram. Di atas semayang tadi saf pertama dah penuh atau saf kedua ketiga tak boleh masuk kita. Maka sunat di duduk belakang tu dia takbir dulu. Ya, takbir Allahu Akbar masuk semayang, baru dia terik orang belakang, orang depan. Jangan diterik dulu.
Dia terik dulu, kawan pula seorang menunggal makruh kat belakang. Ya. Dia terik seorang, dia lepas takbir baru dia terik, dia tepuk tangan tu. Lepas tu makmum tu kena undur lah, sebab kena mengaji sama, kena ngaji fiqh kan. Ni orang terik, dia lawan tu. Orang kacau tu. Ya, jadi berlawan, orang terik tu, orang lawan tu, orang terik. Lepas tu dia kata, apa pasal kau terik aku lah. Habis batas semayang. Ya, orang cap tu terik, undur. Itu saja yang ada. Ada pun semayang kanan kiri tepuk-tepuk tak ada kan. Ada juga ni. Dia datang, orang semayang seorang, kemudian dia tumpang kat kanan kan. Dia berangkat takbir, Allahu Akbar, cuit dengan. Dia cuit pula. Tu tak payah cuit kan. Makmum tu, imam tu tahu di belakang dia niat jadi imam. Ya. Yang sunat tarik masalah tadi. Ketika dia infirad, dia seorang di belakang, maka syarat dia takbir dulu. Dia masuk dalam semayang, kemudian baru dia terik. Dan orang yang kena terik, sunat dia turun. Tolong. Ta'awun 'alal birri. Dan adab yang ke-24, bahawa sunat bagi makmum itu yang dihela tu, yang diterik tu, dia ikut terus turun, jangan dia buat degil dia. Supaya menolongi, ia akan dia pada menghasilkan pada berjemaah. Sebab kalau seorang tu makruh tak apa pada jemaah. Ya, habis. Dan satu lagi adab yang ke-25. 25 adab habis tu ni. Jangan mendahului makmum atau menyamai ia akan perbuatan imam, tetapi sunat bagi makmum itu terkemudian. Ya, persekalian perbuatan imam. Jadi imam kalau apa, rokok, dia dah betul-betul sampai rokok tu, Allahu Akbar, baru kita turun rokok. Ya, dan imam pula kalau beritahu makmum berakhlak cantik itu, dia jangan laju sangat. Ya, kadang dia buat Allahu Akbar, makmum turun sampai Allah, pulang kabut, makmum ke jauh dia. Ya. Jadi maknanya biar dia faham tu. Tu. Sampai ulama kata sunat tasbih 5 kali pada sujud yang pertama. Ada setengah ulama kata, sebab apa? Bila sujud pertama kita turun daripada qiyam. Oh, jauh tak? Jauh kan? Jadi kalau imam baca 3 gang, jadi makmum dapat 1 kan. Sebab tara nak turun tu. Situ sunat lebihkan 5. Ya, 5 biar makmum turun tu esok elok dapat 3. Tu setengah ulama kata itu. Ya. Jadi maknanya semayang innama ju'ilal imam liutamma. Sungguh dijadikan imam untuk diikut, bukan untuk dikejau. Ini dikejau imam. Wow, imam pun risau dia kena kejau. Jadi sampai rukun, lepas tu tertib yang terbaik. Ya, mana sampai imam tu sampai pada rukun yang dimaksudkan, barulah kita susul di belakang tu. Ya. Habis tu perbuatan daripada perbuatan imamnya, seperti bahawa jangan dia rokok melainkan sampai imamnya itu pergi sekurang-kurang rokok. Yang mana rokok tu rokok. Baik, sekarang rukun fi'li, kalau didahului pada imam, hukum imam belum rokok, dia pergi rokok, hukum dia makruh. Kalau masuk 2 rukun, imam belum lagi rokok, belum bagi rokok, dia bangkit pula sami Allah liman hamidah, habis batal sembahyang ni. Itu dia tinggalkan 2 terus tu. 1, 2. Atas tinggal selisih. Dia turun dulu rokok, ya, imam tak turun. Imam tu rokok, dia lagi yang tidal. Imam tidal, dia turun sujud, batal sembahyang dia. Itu kalau 2 rukun fi'li. Kalau 1 rukun fi'li, maka hukum dia makruh. Ada rukun kauli, itu tidak menjejaskan, tapi makruh, tak elok itu dulu pada imam lah. Ya, baik imam baca dulu. Rukun fi'li jaga, jangan sampai 2 rukun. Kalau 2 rukun batal sembahyang. Itu makna apa? Dahulu. Kalau terkemudian sama juga. Imam rokok, dia tak rokok. Imam tidak, imam sujud, dia tak turun rokok, batal sembahyang dia. Kecuali makmum yang muwafiq. Ya. Dan sembahyang jemaah dia ada satu kes besar yang perlu diketahui, itulah muwafiq dan masbuk. Kita sembahyang jemaah, hukum ni akan keluar. Ya, kita duduk keadaan muwafiq atau masbuk, ada akan datang dibincanglah. Ya, atau maknanya. Apabila sampai kepada rokok, melainkan apabila sampai imam kepada sekurang-kurang rokok, baru disusul imam tu. Dan jangan sujud makmum melainkan sampai imam kepada sekurang-kurang sujud. Mana imam dah jejak kepala di depan sujud, baru dah kita turun kepada dia. Makna itu yang terafdal. Ya. Mana kalau dia serentak, tak batal sembahyang. Bahkan kalau dia dahulu 1 rukun, batal-batal, itu pun makruh. Ya. Jadi mana terbaik, mana sampai imam tu berrukun maksud, baru kita susul belakang, baru sembahyang tu tertib. Cara zahir kita urus, belum pasti yang dalam ni. Ni yang zahir dulu kita sempurnakan cara makna adab imamah, ya. Dan sekurang-kurang sujud bahawa menyampaikan akad dahi pada tempat sujud dan ada tumaninah, ya, atau sekurang sujud. Kemudian faslun fi adabi jumaah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.
Subhanakallah. Ya.